Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu semula dalam pelajaran online Tata Bahasa Asas Bahasa Arab. Objektif 5 dalam pelajaran ketiga. Pelajaran ketiga ini saya nak, jika saya boleh ringkaskan semula. Pelajaran ketiga ini ialah pelajaran tentang komponen-komponen ayat sebelum kita masuk dalam ayat. Pelajaran pertama ialah tentang apa itu ilmu saraf. Jadi kalau ada yang belum, ada yang rasa perlu diulang tu boleh rujuk pada YouTube. Dan pelajaran kedua ialah tentang apa itu ilmu nahwu. Kerana dua perkara inilah yang perlu kita kuasai untuk menguasai bahasa Arab. Jadi kita perlu mempelajari, bincang dan sebagainya untuk menguasai bahasa Arab. Jadi kita nak memberi gambaran ataupun nak memberi garis pandu apa itu ilmu saraf dan apa itu ilmu nahwu. Dan selain daripada perbendaharaan kata, itu saya rasa kita tak perlu nak bimbing lah masing-masing, insya-Allah. Kalau banyak perbendaharaan kata dia, banyaklah kemampuan yang akan lebih tinggi. Hanya sebelum masuk dalam ayat, kita ada pelajaran 3 ni. Pelajaran 3 ni ialah membincangkan tentang komponen-komponen ayat yang bukan ayat lagi, kita boleh kata begitulah. Kerana dalam bahasa Arab dia ada isu, kadang-kadang dia katakan kadang-kadang pelajar tidak dapat menguasai dengan baik. Jadi dalam perbincangan ini iaitu kategori perkataan dalam bahasa Arab. Terbagi pada 3, iaitu kata nama, kata kerja dan kata huruf. Ini kita nak refresh balik dan kita nak mantapkanlah. Kalau kita dah tahu, cuba kita hafal betul-betul supaya dia akan memudahkan kita untuk bincang ataupun untuk mengetahui isu-isu selepas ni lah. Jadi pembahagian perkataan dalam bahasa terbagi pada 3 saja. Kata nama, kata kerja dan huruf. Pada kebiasaannya, kata nama, satu perkataan itu memberi makna tertentu. Pada kebiasaannya lah. Tapi ada kala satu makna itu dilambangkan oleh 2 ataupun 3 perkataan. Jadi inilah isu dia. Iaitu kita nak membahaskan ungkapan terdiri daripada 2 perkataan atau lebih yang tidak, ini perbahasan dia tidak ada kata kerja dalam 2 perkataan atau lebih itu. Dan perkataan kedua tu, adakah dia kategori sifat ataupun bukan sifat. Ini kita nak bincangkan. Ini penting kerana dalam kata nama ada alif lam. Jadi kita nak tahulah, kalau perkataan kita nak tahu apakah dia fungsi alif lam dalam satu perkataan. Ini telah kita bincangkan. Itu dalam objektif kita yang sebelum ni kita dah bincangkan. Apakah makna kata nama kalau dia ada alif lam di awalnya dan apakah makna kata nama kalau dia tidak ada alif lam. Baik, kemudian kalau kita masuk pada kata kerja pula, kita dah bincang juga. Kalau dilihat di atas ni sedikit objektif keempat tu. Kita tidak boleh terjemahkan satu kata kerja ke dalam kata kerja daripada bahasa Melayu ke dalam bahasa Arab kecuali kita ambil 4 aspek ni. Jadi itu ialah ciri-ciri bahasa Arab. Dan itu telah pun kita bincangkan. Jadi kita dalam nak menguasai bahasa Arab seterusnya kita mesti menguasai ataupun kita mesti faham isu ini. Kerana dalam bahasa Inggeris ada past tense, ada present tense. Bahasa Melayu tak ada benda tu. Perkataannya tak berubah. Jadi kita letak telah ataupun sedang ataupun akan. Jadi itu tak ada masalah. Kalau perkataan kata kerja tu itulah saja. Yang pergi, makan, baca dan sebagainya. Tapi bahasa Inggeris lain. Dia ada past tense, ada present tense dan kalau seorang dia ada S kat hujung dia dan kalau ramai dia tak ada S. Dan bahasa Arab dia banyak lagi. Itu yang kita telah bincang. Jadi eloklah dihadamkan sebaik mungkin kerana kalau kita dah jadikan isu ini ataupun bentuk ini ataupun wazan-wazan sesuatu perkataan, satu perkataan kata kerja yang menunjukkan sama ada telah berlaku lelaki atau perempuan, ramai ataupun seorang ataupun pihaknya. Kalau kita dah kuasai, insya-Allah lebih mudahlah nanti kalau kita jumpa perkataan baru
dan kita nampak dia punya imbuhan, kita boleh tahu maknanya. Jadi itu yang penting supaya kita didedahkan pada awal ni supaya kita boleh bersedia. InsyaAllah nanti kalau kita baca teks, tidak perlulah kita nak mengulang banyak sangat. Mungkin kita boleh rujuk sikit dan kita boleh faham. Jadi inilah fungsinya kita nak memahami pembahagian perkataan dalam bahasa Arab itu pada 3 itu. Dan kata huruf, tak masalah kerana dia adalah 1 atau 2 huruf yang memberi makna tertentu yang dia tak ada wazan dan kita tidak perlu fikirkan tentang wazan dan sebagainya ataupun 3 huruf asal. Hanya kita perlu menghafalnya saja. Baik, jadi kalau saya nak buat perbandingan, saya ada tulis satu ayat dalam bahasa Inggeris ni. Kalau saya nak buat perbandingan, saya paparkan di sini. Saya boleh nampak. Jadi ayat bahasa Inggeris ni begini. Kalau kita cuba baca ataupun kita cuba lihat, kita cuba analisa. Dia kata, yesterday I go to Ahmad house. I see big cat sleep under table. Jadi kita nampaklah kalau ada orang cakap begitu, yang kita kalau kita telah menguasai sedikit sebanyak bahasa Inggeris, kita nampaklah bahawa ketidakmantapan penulis ni dari aspek kata kerja dia. Dia tidak dapat membezakan. Kalau dah yesterday, dia tak boleh kata go. Okey, jadi itu satulah kan. Kemudian Ahmad house, dia sepatutnya ada apostrophe S di sini. Begitulah. Kemudian IC pun tak kena pasal dah berlaku. Apabila dah berlaku, dia tak boleh kata IC. Kemudian big cat. Big cat. Big cat ni sebab sepatutnya dia letaklah a big cat. Ada a di sini. Jadi itu yang kita boleh analisa. Maksudnya kelemahan-kelemahan penulis ni, iaitu dia tidak lagi dapat membezakan di antara past tense yang present tense. Dan dia tidak dapat membezakan atau tak dapat menggunakan ataupun the dengan baik. Seperti dia kata, I see big cat sleep. Dia pun tak nampak. Dia tak dapat gunakan sepatutnya. Dia kena kata sleeping. Sleeping. Maksudnya keadaan kucing itu. Under, sama ada a table ataupun the table. Ulanglah. Tapi kita nampaklah bahawa ayat ni tidak mantap. Jadi sebelum kawan yang menulis ni, dia nak buat ayat, nak bercakap ke nak baca dan sebagainya, sepatutnya dia dah selesailah masalah-masalah yang kecil ni. Iaitu ada past tense, ada present tense, ada gunakan a, big can, ada the dan sebagainya, supaya dia boleh membuat ayat dengan mantap. Jadi kawan ni kalau dia dah mula nak buat ayat dan sebagainya, dia terpaksalah rujuk balik kepada asas-asas, iaitu past tense, present tense, dan juga ada ada the dan sebagainya. Ada yang dikatakan sleep, slap, sleeping dan sebagainya untuk dia boleh buat ayat dengan selesa. Jadi itulah saya nak cuba bandingkan. Jadi bahasa Arab begitu. Bahasa Arab kita kena faham yang paling di antara yang paling ketara sekali ialah, kalau kita rujuk balik kepada buku kita, yang paling ketara sekali ialah pelajar dia tidak dapat menguasai penggunaan alif lam. Kata nama dia ada alif lam, apa beza kalau dia tak ada alif lam dan dia ada alif lam? Jadi ini yang kita pada awal ni kita perlu jelas daripada awal supaya nanti kemudian insya-Allah benda tidak masalah. Jadi yang kita boleh ulang sedikit, kalau tiada alif lam, dia bermaksud satu penjodoh bilangan. Macam contoh yang telah kita bincangkan. Kalau tak ada alif lam, dia kena letak penjodoh bilangan. Kalau tak ada alif lam, qaf lam mim qalam, maknanya bukan pen, maknanya sebatang pen. Dan kalau al-qalam, maknanya tak boleh sebatang pen, dia boleh benda lain lah maksudnya. Boleh sebut pen itu, boleh sebut pen tersebut dan sebagainya. Jadi kita dah sentuh. Jadi ini penting, macam kita tak naklah jadi penulis bahasa Inggeris tadi. Dia nak buat ayat, semangat nak buat ayat, nak bercakap dan sebagainya, tapi yang asas-asas tak kita gunakan, went ataupun go ataupun goes tak kita gunakan. Jadi itu akan melambatkan lagi proses kemahiran di dalam suatu bahasa, iaitu bahasa Inggeris itu. Dalam bahasa Arab pun begitulah. Itu pasal sebelum kita masuk pelajaran keempat ni, yang asas-asas begini saya nak dedahkan atau kita nak bincangkan supaya isu-isu yang timbul daripada pengalaman saya di kalangan pelajar-pelajar, yang asas ini penggunaan alif lam pun dia keliru lagi. Jadi ini ialah panduan umum. Jadi kalau kita dah rasa okey ni, kita dah nampak
InsyaAllah kita boleh terus memantapkan lagi kaedah ni dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang dan juga contoh-contoh akan datang. Dan begitu juga kalau tentang kata kerja, kita dah tahu kita kena ambil 4 aspek ni. Tak boleh kita nak terjemahkan satu kata kerja ke dalam bahasa Arab tanpa memikirkan bahawa dia telah berlaku ataupun belum berlaku. Yang melakukannya lelaki atau perempuan. Yang melakukannya bilangan seorang ataupun ramai. Dan juga yang melakukan suatu kata kerja itu pihak dia yang bercakap ataupun yang dilawan bercakap ataupun yang dipertuturkan tentangnya. Jadi ini memang ciri-ciri bahasa Arab. Jadi daripada awal kalau kita dah faham ni, kita cuba menguasai bentuk-bentuk wazan. Ini kalau sebut wazan tu kita rujuk baliklah pelajaran pertama kita. Kita boleh nampak bentuk-bentuk wazan dan kita boleh gunakan wazan-wazan ini untuk membuat perkataan baru dengan huruf lain. Kalau kita dah mampu tu, insya-Allah. Jadi itu memang itulah objektif dia, supaya kita faham apa itu wazan dan kita boleh bentuk perkataan baru. Kalau kita rasa kita masih lemah-lemah lagi, silalah rujuk balik pelajaran yang sebelum ni dan kita boleh bincangkan lagi pada sesi kedua nanti, insya-Allah. Baik, itu yang saya nak kasihkan gambaran tentang pelajaran yang ketiga ini. Dan kita tinggal lagi satu isu, iaitu kalau kebiasaannya satu perkataan menunjukkan pada satu makna. Iaitu satu perkataan itu menunjukkan sama ada dia menunjukkan pada tempat suatu berlaku, masa berlaku, sebab berlaku, keadaan berlaku, ataupun objek bagi kata kerja. Tetapi kadang-kadang yang menunjukkan kepada fungsi tata bahasa ni, tempat, masa, objek kata kerja, cerita tentang apa ceritanya, keadaan, sebab dan sebagainya, dia diungkapkan ataupun ditunjukkan, dilambangkan oleh dua perkataan atau lebih. Jadi ini yang kita nak bincangkan dululah sebelum dimasuk ayat betul-betul, kerana ini ialah komponen dalam ayat. Jadi itulah dia yang kita nak bincang hari ini, insya-Allah, iaitu perbincangan terakhir untuk pelajaran ketiga. Kemudian kita ada latihan. Dan kalau diizin Allah, insya-Allah minggu depan kita masuk pelajaran keempat, iaitu pelajaran yang paling bagi saya lah, di antara pelajaran yang paling penting, kerana kita nak tengok wazan 5 yang merupakan asas bagi 1000 wazan. Itu yang kita nak kuasai dengan mantap, insya-Allah. Tapi kita buat slow-slow, kita nak buat laju, kita nak buat pelan-pelan supaya kita faham dengan baiknya. Jadi kita kembali kepada objektif kita ni, objektif yang kelima ni, iaitu perbahasan ungkapan terdiri daripada dua perkataan atau lebih yang tidak mengandung kata kerja. Maksudnya dalam dua perkataan itu tak ada kata kerja. Sama ada perkataan kedua, jadi dua perkataan, kita tengok perkataan nombor 2 tu. Adakah dia sifat ataupun bukan sifat? Itu kita nak lihatlah. Jadi perbahasan ini ialah tentang dua perkataan digunakan untuk memberi makna. Walaupun ia terdiri daripada dua perkataan atau lebih, ia masih dianggap satu komponen dalam ayat. Jadi kadang-kadang dia melambangkan masa, dia melambangkan tempat, dia melambangkan sebab, dia melambangkan objek yang kita dah bincang dalam ilmu nahwu sebelum ni, iaitu kenapa baris dia berubah. Kalau menunjukkan masa, barisnya baris atas. Menunjukkan tempat, barisnya baris atas. Kalau dia subjek predikat, barulah baris akhirnya baris depan. Dan kalau dia ada perkataan tertentu sebelumnya, dia akan dibariskan baris akhirnya baris dengan baris bawah. Baik. Di ungkapan begini boleh dibagi kepada dua kategori, dua jenis. Ungkapan sifat seperti yang ini contoh, buku kecil. Kan ada dua perkataan ni. Buku kecil. Perkataan kedua ni ialah kecil. Jadi itu ialah sifat, buku kecil. Rumah besar. Pokok tinggi. Dan lain-lain lah. Yang mana perkataan kedua tu kita nampak maknanya ialah makna sifat. Cantik ke ataupun apa sajalah. Kuat. Jadi perkataan kedua adalah sifat bagi perkataan pertama. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab nanti dia akan mengikut struktur ni. Mula-mula dia tulis buku, kemudian kecil. Al-Kitab, As-Saghir dan sebagainya lah. Dan ada contoh-contoh serupa ni. Itu kategori pertama, iaitu perkataan nombor 2 tu ialah kategori sifat. Ungkapan bukan sifat. Contohnya buku sejarah. Sejarah perkataan nombor 2. Tapi adakah sejarah sama seperti besar, kecil, panjang, pendek dan sebagainya? Tidak. Jadi itulah maksudnya. Perkataan nombor 2 ni, dia bukan sifat. Dan contoh lain, rumah cikgu. Cikgu pun adalah seorang manusia. Dia bukan sifat seperti panjang, pendek, tinggi, rendah dan sebagainya. Pokok kelapa. Kelapa juga bukanlah sifat. Jadi kita nampak contoh-contoh ni, saya gunakan bahasa Melayu, saya stress kembali bahawa
supaya kita faham konsepnya dulu. Nanti kita tengoklah bahasa Arab macam mana. Baik, jadi perkataan nombor 2 ni, daripada kategori kedua ni, kita dapati bahawa dia bukan sifat. Makna, dari sisi maknanya. Jadi, kita nampaklah, kalau kita jumpa ungkapan-ungkapan seperti buku kecil, kita tahu ini ialah kategori sifat. Kalau kita jumpa ungkapan seperti buku matematik, okey, ini ialah kategori bukan sifat. Kerana matematik itu bukan sifat, seperti sejarah dan sebagainya. Kunci kereta ataupun pintu rumah, itu bukan sifat. Okay, jadi kalau jelas konsep ni, boleh kita akan masuk satu kaedah lain nanti, iaitu penggunaan alif lam pada kedua-dua perkataan ni, dan juga baris akhir bagi perkataan nombor 2. Jadi ini kalau kita nak masuk bahasa ilmu nahwu nanti, kalau kita dah clear ni, kita akan nampaklah, kita akan senang kita nak membaris akhirkan suatu perkataan. Baik. Jadi kita lihat perbahasannya ataupun contoh di dalam paparan ini. Lihat jadual di bawah untuk membezakan antara kedua-dua kategori ungkapan ini. Contohnya beginilah. Buku kecil, yang perkataan nombor 2 ni. Adakah dia sifat ataupun dia bukan sifat, dia kecil sifat. Jadi dalam bahasa Arabnya, kita dapati Al-Kitab As-Saghir. Jadi kita dapati di sini untuk kita buat perbandingan ataupun pengenalan awal. Dapati buku ni ada alif lam dan as-saghir pun ada alif lam. Jadi ini sifat. Sifat macam ni dia punya ciri-ciri dia. Kalau dua perkataan tu, perkataan nombor 2 tu sifat, dia mesti mengikut perkataan yang pertama. Jadi perkataan pertama sekarang ni kita dapati dia ada alif lam. Dia kena tulis alif lam juga. Kenapa kita letak alif lam? Kerana kita tidak nak sebut sebuah buku kecil. Itu kita baliklah pada yang perbincangan objektif sebelum ni. Iaitu kalau kita nak letak penjodoh bilangan, satu, perkataannya tak ada alif lam. Tapi kalau kita tak nak sebut satu, perkataan yang kita guna bahasa Arab tu ada alif lam. Jadi ini pada awal memang agak mengelirukan, ataupun kita tak biasa ni. Kita memerlu masa lah untuk menguasainya dengan mantap. Tapi kita mesti didedahkan dulu kaedah ni. Supaya kalau kita nak cuba apply kan nanti, kemudian kita tidak rasa benda ni benda baru sangat lah pasal kita dah bincangkan. Jadi buku kecil dalam bahasa Arab, dia kena sebut Al-Kitab As-Saghir. Baik. Dan juga kaedah nanti, kalau buku ni Alkitab, kalau baris akhir ni baris depan, Alkitabu As-Saghir pun kena baris depan. Jadi sifat ni mengikut apa yang disifatkan. Itu kaedah. Jadi kita tak boleh. Jadi maksudnya baris akhir perkataan As-Saghir ni bergantung kepada baris akhir Alkitab. Kalau Alkitab ni baris akhir ni baris bawah, As-Saghir kena jadikan baris bawah. Al-Kitabi As-Saghiri. Kalau Alkitab baris akhir ni baris atas, Al-Kitabah As-Saghir pun kena ikut baris atas juga. Ini kaedah dia. Kaedah inilah kalau kita baca Quran nanti kita akan lihat macam inilah kaedah inilah yang terlaksana dalam teks-teks bahasa Arab tu. Baik, ini ungkapan sifat. Kalau bukan sifat, contohnya ialah buku sejarah. Baik, adakah sejarah itu sifat? Tidak. Jadi kita lihat perbezaan cara penulisan alif lamnya. Kita dapati bahawa sejarah itu saja, at-tarikh ada alif lam, tapi yang pertama tak ada alif lam. Perkataan pertama tak ada alif lam. Jadi ini satu kaedah lah. Jadi kita kena jelas supaya kita kalau nak menulis ke, kita nak bercakap, kita kena sebut dengan betul. Maksudnya kita nak kata Al-Kitab At-Tarikh, kita kena lah. Sebab kaedah mengatakan perkataan nombor 2 saja yang ada alif lam. Perkataan pertama tak payah ada alif lam. Jadi kita kena sebut Kitab At-Tarikh. Itu kaedahnya. Kemudian dari segi baris akhir, kalau kitab ni, kitab, iaitu baris akhirnya ba ni dibariskan baris depan, At-Tarikh kha ni mesti sentiasa baris bawah. Dia tak boleh ikut kitab baris akhir kitab ni. Jadi kalau kitab baris akhirnya baris depan, Kitabu At-Tarikhi, dia kena sebut begitu. Kalau kitab baris akhir kitab baris atas, Kitabah, dia pun kena kekal At-Tarikhi juga. Kalau baris bawah,
kitabi at-tarikhi juga. Jadi at-tarikhi ataupun kataan nombor 2, baris akhirnya sentiasa dibariskan dengan baris bawah. Itu kaedah dia. Jadi perkataan kitab ni, kenapa di baris atas, kenapa di baris depan dan kenapa di baris bawah, itu kita telah bincangkan. Kalau dia subjek predikat, dia kena baris depan. Kalau dia objek bagi perbuatan, dia kena baris atas. Kalau sebelumnya ada huruf seperti fi dan sebagainya, dia kena baris bawah. Contohnya, buku sejarah itu bagus. Bukankah buku sejarah itu adalah subjek predikat? Maksudnya buku sejarah itu adalah subjek, cerita tentang dia. Jadi kita kena tulis kitabu at-tarikhi, bagus. Tapi kalau dia jadi objek bagi perbuatan, saya suka buku sejarah itu. Okay, kita kena bariskan baris akhir baris atas. Saya suka kitab at-tarikhi. Ini dia punya kaedah lah. Kalaulah ada huruf sebelumnya, seperti fi, saya dapat maklumat ni daripada buku tarikh, buku sejarah. Jadi kalau ada fi kat sini, fi, kita akan bariskan baris akhir kitab ni pada bawah. Pasal ada fi. Jadi saya dapat maklumat ini fi kitabi at-tarikhi. Itu ialah apabila kita buat ayat nanti. Tapi kaedah yang sebelum buat ayat, bahawa baris akhir perkataan ataupun perkataan yang kedua ni sentiasa dibariskan dalam baris bawah. Bersalahan dengan ungkapan sifat. Baris akhir perkataan yang kedua sentiasa mengikuti baris akhir perkataan tersebut. Jadi itu yang kita nak dedahkan awal ni supaya kita kita boleh menguasai ini insya-Allah ya. Baik, contoh lain kita tengok rumah besar. Jadi al-bait al-kabir. Kalau al-baitu al-kabiru. Kalau al-baita al-kabira. Kalau al-baiti al-kabiri, kerana perkataan nombor 2 ni ialah sifat. Jadi sifat dia ikut apa yang disifatkan sebelumnya. Dan contoh bagi bukan sifat, rumah cikgu. Jadi baitu al-mudarrisi. Kena balik bawah. Kalau baita al-mudarrisi juga. Kalau baiti al-mudarrisi juga. Dia al-mudarrisi ni sentiasa berakhir ni baris bawah. Saya itu jelaskan. Baik. Kita tengok pula. Contoh yang ketiga. Asy-syajarah, pokok, al-aliyah, tinggi, pokok yang tinggi itu. Jadi kalau asy-syajaratu al-aliyatu. Kalau asy-syajarata al-aliyata. Kalau asy-syajarati al-aliyati. Ya, saya rasa dapat idea apa yang dikatakan ungkapan sifat dan apa yang bukan sifat dari segi baris akhir kedua perkataan itu. Baik, contoh yang terakhir iaitu bukan sifat, pokok juga tapi pokok kelapa. An-narjil. Jadi syajaratu dia tak boleh kata an-narjilu, dia mesti baris bawah an-narjili. Walaupun syajaratu ni dari depan atau dari atas, dia kena kata an-narjili ataupun dari bawah syajarati an-narjili. Nah, itu kaedah dia. Jadi sebelum kita masuk ayat ni, kita nak bincangkan ni supaya kita boleh applykan nanti insya-Allah. Jadi kesimpulannya, kalau ada dua perkataan yang mana dia dalam perkataan kedua perkataan itu tak ada kata kerja seperti kata fatah apa sajalah kata kerja, dia sama ada kategori sifat ataupun bukan sifat. Kalau kategori sifat begini dia punya ciri-ciri, dia punya kaedah dia, baris akhir ni bagaimana. Kalau dia bukan sifat begini juga. Iaitu kataan yang bodoh itu sentiasa pada bawah. Kataan yang pertama baris akhirnya boleh jadi depan, boleh jadi atas, boleh jadi bawah berdasarkan kepada fungsi dia dalam ayat nanti. Sama ada dia menguraikan masa, menguraikan tempat, atau menguraikan sebab, ataupun dia sebagai subjek, ataupun dia sebagai predikat. Itu ialah dalam perbincangan ilmu nahwu, iaitu ilmu membentuk ayat dengan perkataan-perkataan dan ditambah dengan baris akhir bagi perkataan tersebut. Baik, selesai kita objektif kelima. Jadi kita nak masuk objektif yang terakhir ni. Jadi kita masuk ke objektif ke-6 dalam pelajaran kita, iaitu objektif terakhir. Macam mana kita nak bezakan? Ini dia punya objektif. Cara membezakan antara ungkapan sifat dan bukan sifat.
Iaitu kita nak bezakan dia dengan menggunakan kata bantu yang. Ini khas untuk orang Melayu. Kalau tanya orang Arab, ada tak kata bantu yang dalam bahasa Arab? Tak ada. Dia kata. Tak ada yang dalam bahasa Arab. Ini untuk orang Melayu saja supaya nak memudahkan kita faham. Kadang-kadang pelajar dia dia tak nampak sama ada ini kategori sifat ke bukan sifat. Kerana nak balik akhir ni. Kalau sifat okeylah macam ni. Dia punya kaedah dia. Ada alif lam, dua-dua kena ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, dua-dua tak ada alif lam. Tapi kalau kategori bukan sifat, kaedah dia perkataan nombor 2 daripada bawah. Jadi kadang-kadang benda ni menimbulkan kekeliruan di kalangan pelajar. Jadi, cara di antara tips yang paling mudah ialah kita gunalah apa yang disebut sebagai kata bantu, iaitu perkataan yang digunakan untuk membantu. Tapi tak adalah dalam ungkapan sebenarnya. Baik, kita teruskan ya. Pada kebiasaannya, kekeliruan timbul ketika menentukan sesuatu ungkapan itu daripada kategori sifat atau bukan sifat. Ini boleh diatasi dengan menggunakan kata bantu yang. Perkataan yang kita letak dalam kepala kita tu, kita tak usah sebut tapi kita anggarkan saja dan kita letakkan di antara kedua-dua perkataan dengan garis pandu berikut. Yang pertama, sekiranya setelah kita letakkan kata bantu yang di antara kedua-dua perkataan, ungkapan menunjukkan makna yang boleh diterima, itu adalah daripada kategori sifat. Tetapi sekiranya kita letakkan kata bantu yang di antara kedua-dua perkataan itu dan ia akan menjadikan makna ungkapan tersebut sesuatu yang tidak boleh diterima dari aspek makna, maka ungkapan tersebut adalah daripada kategori bukan sifat. Contohnya beginilah. Ada 7 contoh ya. Ada banyak contoh ni. 15 untuk kita mantapkan. Baik. Rumah baru. Ini ungkapan asal ya. Boleh tak kita kata rumah yang baru? Boleh. Okay, itu diterima. Jadi, itu ialah kategori sifat. Itu sajalah. Semua ada dua perkataan ni, kita letak yang tengah-tengah ni. Okey. Jadi, contoh bahasa Arab beginilah. Kerana kita dah tahu itu kategori sifat. Oleh kerana kita tak nak sebut sebuah rumah baru, kita kena ada alif lam. Al-bait, al-jadid. Jadi, kedua-duanya kena ada alif lam. Kalau al-baitu, al-jadidu. Kerana sifat mengikut apa yang disifatkan. Kalau seorang tu baik, kalau dia keluar, dia pergi mana-mana, baik akan ikut dia. Dia tak boleh berpisah. Kalau seorang itu pemurah, dia keluar ke mana-mana, pergi ke kampung sana, kampung sini, pemurah tu, sifat pemurah tu akan bersama-sama dia. Dia tak boleh kata disimpankan sifat pemurah kat rumah, dia keluar. Jadi itu dia bukan sifat lah tu. Jadi itu di antara logik. Nah, kenapa sifat itu mengikut apa yang disifatkan. Jadi dia ikut dari segi dua aspek ni. Kalau ada alif lam, kedua-duanya kena ada alif lam. Kalau baris akhir perkataan pertama baris depan, yang baris kedua pun kena baris depan. Baik. Contoh kedua, sebuah rumah baru. Ada sebuah ni. Jadi kita kena ingat, kita kena aplikasi baliklah. Sebuah rumah baru, maksudnya sebuah ni kita gunakan perkataan bahasa Arab, tak ada alif lam. Boleh tak kita kata sebuah rumah yang baru? Boleh. Jadi itu ialah kategori sifat. Jadi kita tulis bait tak ada alif lam. Jadid pun tak ada alif lam. Dan maknanya apa? Sebuah rumah yang baru. Yang atas tadi maknanya rumah baru saja. Ini maknanya sebuah rumah yang baru. Baik. Contoh ketiga. Rumah pelajar. Boleh tak kita kata rumah yang pelajar? Tak kenalah. Tak logik lah apa yang rumah yang pelajar. Jadi ini kategori bukan sifat. Apabila bukan sifat kita lihat. Perkataan nombor 2 saja yang ada alif lam. Al-bait itu tak ada alif lam. Dan perkataan at-talabah, baris akhirnya akan dibariskan yang bawah, baris bawah. At-talabati. Ini apa ni? Undang-undang dia. Dan bait yang pertama tu, perkataan yang pertama, baris akhir tengoklah, baris atas ke, baris bawah ke, baris depan itu tengok pada ayat ini. Undang-undang begitu. Baik, nombor 4. Nombor 4 ni ialah buku lama. Boleh kata buku yang lama? Boleh. Dia ialah sifat. Dia Al-Kitab, Al-Qadim. Dia dua ada alif lam. Dan baris akhir tiap perkataan tu sebagaimana yang kita telah sebut tadi. Nombor 5. Buku sejarah. Buku yang sejarah boleh tak? Tak boleh. Jadi, sejarah saja baris akhir ni dari bawah. Kitab, At-Tarikh. Dan perkataan nombor 2 lah. Biasanya ada alif lam. Perkataan pertama tak ada alif lam.
Baik, nombor 6, pintu besar. Pintu yang besar boleh? Boleh. Dia lah sifat dia. Al-pintu al-besaru. Al-pintu al-besaru. Al-bab al-kabir. Kedua-dua kena ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, kedua-dua tak ada alif lam. Sebuah pintu yang besar, boleh diterima. Sebuah pintu yang besar. Jadi dia sifat bab kabir. Babun kabirun ataupun baban kabiran ataupun babin kabirin. Baik, kita tengok contoh lain lagi. Pintu kereta, pintu yang kereta tak boleh. Jadi dia bukan sifat. Jadi as-sayyarah sahaja baris akhir ni baris bawah. Bab ni tengok al-mayat. Dan as-sayyarah saja ada alif lam. Sebuah pintu sebuah kereta. Boleh tak kata pintu yang sebuah kereta? Tak boleh juga. Jadi ini kita nak gunakan sebuah ni. Bila sebuah tu tak ada alif lam lah. Jadi dia bukan sifat dia. Bab ataupun bab. Tengok baris akhir dia, tengoklah ayat ya. Dan sayyaratin sentiasa baris bawah. Sayyaratin. Nombor 10. Kereta cantik. Kereta yang cantik boleh? Dia sifat as-sayyarah al-jamilah. Kemudian sebuah kereta yang cantik boleh? Okey, dia sifat dia sebuah. Jadi sayyarah jamilah. Baik, dalam kereta. Boleh tak kata dalam yang kereta? Tak boleh. Jadi dia bukan sifat. Jadi kena fi kereta tu ada alif lam. Dan perkataan kereta tu baris akhirnya akan dibariskan dengan baris bawah. Baik, contoh ke-12. Contoh ke-13. Dalam sebuah kereta, okey, dalam sebuah kereta, dalam ditolak. Maksudnya tak boleh kata dalam sebuah yang kereta. Jadi bukan sifat. Jadi kita nak kata sebuah kereta, dia tak ada alif lam. Fi sayyaratin. Baik. Dan contoh dua terakhir, depan rumah. Boleh kata depan yang rumah? Tak boleh. Dia bukan sifat. Jadi perkataan yang kedua saja ada alif lam. Amam al-bait. Baik. Depan sebuah rumah. Depan yang sebuah rumah? Tak boleh. Jadi dia bukan sifat. Amam bait. Dia tak ada alif lam. Kerana kita dah sentuh. Perkataan yang tak ada alif lam, dia bermakna penjodoh bilangan satu. Jadi, amam bait, kalau kita baca teks tu dalam bahasa Arab, amam bait. Maknanya apa? Depan sebuah rumah. Jangan kata depan rumah. Kalau depan rumah tu kita sebut amam al-bait. Dan dua makna yang berbeza. Baiklah, itu ialah contoh-contoh yang telah kita buat ataupun telah kita tunjukkan untuk menunjukkan bahawa cara nak mengenal dua perkataan, sama ada dua perkataan ini, ungkapan ini, sama ada daripada kategori sifat ataupun bukan sifat, ialah dengan menggunakan kata bantu yang. Jadi ini akan membantu supaya kita dapat tahu kategori mana, dan kita letaklah baris akhir yang kedua ni macam mana, atau dia ikut yang pertama, ataupun alif lamnya macam mana. Jadi itu berdasar pada apa yang telah kita bincangkan tadi. Baik, saya rasa itu jelas. InsyaAllah hanya perlu kita latih setelah kita tahu kaedah ni, untuk supaya kita lebih mantap. Dan lihatlah dalam contoh-contoh dalam Quran ke dalam doa dan sebagainya, kita akan banyak jumpa ungkapan-ungkapan yang begini, yang dua perkataan, sama ada perkataan bodoh itu sifat bagi pertama ataupun yang bodoh itu bukan sifat bagi pertama. Contohnya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah boleh tak kata surah yang lembu? Tak boleh. Jadi itu pasal tulis suratu Al-Baqarati. Dia tak ada kata as-suratu Al-Baqarati, tidak. Dia tulis suratu Al-Baqarati. Baik, Quran Al-Karim, Quran yang mulia. Boleh tak kata Quran yang mulia? Boleh. Itu pasal Al-Quranu Al-Karimu. Itu dia punya kaedah lah. Setelah kita laksanakan kaedah itu. Baik, ada nota di sini sebelum ada latihan. Daripada contoh di atas, kita lihat bahawa dalam ungkapan sifat, kedua-dua perkataan ditulis di awalnya alif lam. Atau tidak ditulis di awalnya alif lam, berdasar pada makna ungkapan tersebut. Sama ada merujuk kepada penjodoh bilangan satu ataupun tidak. Kemudian dalam ungkapan bukan sifat, kebiasaannya, kerana ada pengecualian. Kebiasaannya hanya perkataan kedua saja yang ditulis dengan alif lam. Perkataan kedua juga boleh ditulis tanpa alif lam sekiranya ungkapan merujuk kepada makna penjodoh bilangan satu. Tapi kebiasaan, saya kata kebiasaan, kerana kita nak cakap biasalah. Kita tidak gunakan penjodoh bilangan satu bagi ungkapan yang terdiri pada dua perkataan ini. Jadi itu merupakan kesimpulan daripada perbincangan kita tentang objektif ke-6. Bagaimana membezakan ungkapan sifat dan ungkapan bukan sifat.
yang mana kita dah bincang sebelumnya, iaitu objektif kelima, dua perkataan yang merujuk pada satu makna. Biasanya satu perkataannya merujuk pada satu makna, sama ada kata nama dan ataupun sifat ataupun apa sajalah. Tapi kalau ada dua perkataan merujuk pada satu makna tertentu, macam mana kita nak menangani, dan kita kena tahu sama ada dia ialah kategori sifat ataupun bukan sifat. Jadi itulah kita punya objektif nombor 5 ni. Dan kita tinggal hanya untuk membuat latihan. Kerana masa tidak mengizinkan, saya punya Zoom ni dah mengatakan less than 1 minute. Jadi kita terpaksalah, insya-Allah kita tak nak buat tergopoh-gopoh. Insya-Allah kalau anda boleh buat sendiri latihan pelajaran 3 ni, insya-Allah minggu depan kita boleh bincang sikit, dan kita kalau tak ada masalah kita terus kepada pelajaran keempat, iaitu wazan 5. Dia tinggal